Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bertemu lagi kita pada PDPR hari ini. Okey ya, jadi beriman kepada hari akhirat telah pun selesai. Kita pelajari pada minggu lalu. Jadi kita telah masuk kepada tajuk yang terakhir bahagian akidah, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ya. Okey, jadi pelajar di rumah boleh rujuk buku teks muka surat 111 hingga 118 ya. Okey, jadi kalau dalam slide ni Ustazah guna slide sahaja ya hari ni. Ustazah tidak rujuk buku teks. Jadi kamu di rumah tengok buku teks kamu. Baik, kita tengok apa isi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, okey, yang pertama kita tengok pengertian qada dan qadar ya. Okey, yang pertama kita tengok dia ada dua perkataan, satu qada, satu qadar. Mana dahulu? Ya, qada atau qadar. Yang dahulu adalah qada ya. Qada ini maksudnya menyempurnakan sesuatu. Ini maksud pada bahasa ya. Kalau qadar menjelaskan kadar sesuatu. Ini kamu hafal sajalah. Ya, kalau ditanya tu ingat saya. Kalau qada menyempurnakan, kalau qadar menjelaskan kadar ya. Okey, pada istilah qada bermaksud ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk ya. Kalau qadar pula pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali ya. Okey, tengok ya. Qada ketentuan Allah yang azali untuk semua makhluk. Qadar pelaksanaan ya. Jadi ini saya bagi contoh. Kalau kita buat sesuatu kita mesti merancang dahulu kan? Itu qada ya. Qadar itu kita laksanakan apa yang kita rancang ya. Okey, jadi dalam qada dan qadar ini ya, kita balik kepada qada ini, ketentuan Allah ya, perancangan Allah, ketentuan Allah yang azali. Apa dia maksud azali ya? Azali ini bermaksud tiada permulaan ya. Memang kekal lah begitu. Sebab kalau kita sebut ada permulaan pasti ada akhir. Jadi sifat azali ini hanya ada pada Allah sahaja. Sebab itu dia tulis ketentuan Allah yang azali. Azali memang begitulah, memang kekal, memang ada ya. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhirannya. Okey, qadar pelaksanaan sesuatu ya. Okey, sejak azali juga ya, yang maksudnya tidak boleh berubah ya. Memang begitulah. Okey, contohnya ya, Allah menentukan sejak azali akan mencipta manusia di bumi ya. Allah merancang sejak azali lagi ya untuk mencipta manusia di bumi. Jadi qadarnya Allah menciptakan manusia yang telah mendiami bumi ya. Okey. Jadi kita tengok, kalau tadi tu kita tengok maksud qadar dan maksud qada satu-satu. Sekarang ni kita mau tahu apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada qada dan qadar ya. Okey, beriman kepada qada dan qadar ini bermaksud ya kita meyakini bahawa Allah yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk dengan ilmu dan kehendaknya ya. Kehendak ni iradat. Iradat ni kehendak maksudnya. Ya, sifat Allah yang 20 tu ada iradat kan? Iradat tu kehendaknya. Ya, jadi Allah yang menentukan seperkara yang berlaku kepada semua makhluk. Makhluk ini bukan saja manusia, jin, malaikat, syaitan, ya, dunia ini, alam semesta tu semuanya ditentukan berlaku dengan ilmu dan kehendak Allah. Ya. Okay, yang kedua, kita meyakini bahawa Allah melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Ya, Allah melaksanakan mengikut ketetapannya. Yang ketiga, kita meyakini bahawa semua perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah sama ada yang baik atau yang buruk. Ya, apa saja yang berlaku di dunia ini adalah atas ketetapan, atas kehendak dan kekuasaan Allah. Ya, kita tidak boleh menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, yang berlaku dengan kita itu semuanya telah ditentukan. Ya. Okey, kita meyakini ya maksud beriman kepada Allah juga, beriman kepada qada dan qadar ini kita meyakini bahawa semua ketentuan Allah mempunyai hikmah terhadap hambanya. Ya, apa saja yang berlaku dengan kita ini adalah yang terbaik, iaitu hikmah. Maksudnya itulah yang terbaik buat setiap hambanya. Ya, itu yang kita boleh fahami daripada beriman kepada qada dan qadar. Ya.
Okey, saya ulang lagi. Beriman kepada qada dan qadar ini termasuk dalam rukun iman, ya. Rukun iman yang terakhir. Jadi seharusnya kita percaya. Kalau kita tidak percaya, maka terbatallah iman kita, ya. Okey, dalil nakli. Dalil nakli ni dalil hujah, ya, daripada Al-Quran ataupun hadis, ya. Okey, dalil yang pertama kita tengok daripada Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Imran, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, maksudnya apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu, maka dia hanya berkata, jadilah engkau. Kun, fayakun, jadilah, ya. Okey. Ayat yang kedua, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut takdir, ketentuan yang telah ditentukan, ya. Okey, dalam hadis, ya, kalau dalam akidah saya selalu sebutkan antuk mina, ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman itu apa maksudnya? Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap baik dan buruk. Inilah maksudnya beriman kepada qada dan qadar, ya. Itu hujah kewajipan kita sebagai umat Islam untuk percaya kepada qada dan qadar, ya. Okey, pertama kita tengok jenis-jenis qada. Qada dahulu, ya. Ada dua kan, qada, qadar. Jadi kita tengok yang pertama qada, ya. Qada ini ada dua, ya. Satu namanya qada mubram, satu namanya qada muallaq, ya. Okey, ingat qada ada dua, qada mubram dan qada muallaq. Apa dia qada mubram? Okey, qada mubram bermaksud ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Okey. Qada mubram, ya, ketentuan yang tidak boleh berubah, ya. Apa contohnya? Contohnya macam bangsa, jantina seseorang yang telah ditentukan dan tidak boleh berubah, dan bukan saja tidak boleh berubah dan tidak akan berubah, ya. Okey, jantina seseorang lelaki ataupun perempuan itu tidak boleh berubah, ya. Okey, dalilnya, ya, berdasarkan firman Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamil lil abid, ya. Okey, maksudnya keputusanku tidak akan dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hambaku, ya. Itu dalil kepada qada mubram, ya. Ada beberapa perkara di dunia ini yang tidak boleh berubah, ya. Contohnya bangsa. Bangsa ni maksudnya kita ini ditakdirkan lahir dalam bangsa Melayu, lahir dalam bangsa Arab. Itu tidak boleh diubahlah, ya. Okey, seterusnya qada muallaq pula, ya. Tadi mubram. Jadi qada muallaq ini maksudnya ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuannya yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba, ya. Jadi qada muallaq ini, qada juga ketentuan Allah tetapi dia boleh berubah, ya. Berubahnya pun ikut kepada ketentuan Allah, ya. Bersesuaian dengan usaha, ya. Berubah ini disebabkan berusaha tapi atas izin Allah, ya. Itu maksudnya qada muallaq. Okey, contohnya, ya, orang itu ditakdirkan sakit, ya, tetapi qadanya yang seterusnya pula dia sembuh. Kerana apa? Asbab ini sebab. Kerana apa? Atas sebab doanya yang tidak putus-putus. Itu contohnya, ya. Okey, apa lagi contohnya? Okey, kita tengok, ya. Okey, contoh satu. Seseorang yang sakit, ya, qada asalnya itu dia memang ditakdirkan sakit, ya. Diberikan kesembuhan kepadanya, ya. Qada yang berubah dengan sebab berdoa. Itu yang tadi kan. Okey, contoh yang seterusnya. Seseorang yang sakit, ya, asalnya dibagi qadanya itu ketentuan Allah itu dia sakit, menjadi sembuh, ya. Qada seterusnya pula sembuh dengan sebab dia bersedekah kepada fakir miskin, ya. Ini memang ada dalam hadis kan, di antara cara untuk kita menyembuhkan sakit itu adalah dengan bersedekah. Jadi doa daripada orang miskin, sebab daripada sedekahnya itu boleh menyembuhkan sakitnya. Okey, yang ketiga, pencapaian murid yang sederhana dalam peperiksaan.
asalnya dia ini tidak pandai dan ditakdirkan pun memang tidak berjaya. Ya, bertukar kepada cemerlang. Qada yang berubah. Kerana apa? Kerana kesungguhannya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu maksudnya qada mu'allaq. Ya, sesuatu itu boleh berubah tapi bukan kerana kita, atas ketentuan Allah juga, ya, tapi sebabnya itu adalah sebab-sebab tertentu. Ya. Okey, jelas qada mu'allaq dengan qada mubram. Okey, dalilnya sama juga ya. Yang dalil tadi ya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid, ya. Tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Allah menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya dan menetapkan apa-apa jua yang dikehendakinya. Pada sisinya ada ummul kitab, iaitu Lauh Mahfuz, ya. Maksudnya Allah atas kuasanya, kalau dia mau menentukan, dia mau mengubah pun tidak ada masalah baginya. Ya. Okey. Konsep usaha dan tawakal. Okey, sebab itulah ya, dalam agama kita ada konsep usaha tawakal. Ya, kerana qada ini ada dua kan. Tadi kita belajar qada mubram dengan mu'allaq. Ya, sebab sesuatu itu kalau kita berusaha dengan izin Allah boleh berubah, ya, dengan cara kita berusaha dan kita bertawakal, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini ayat Qurannya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pertama kita tengok konsep tawakal dahulu, ya. Maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Berazam ini maksudnya dia telah berusaha, baru dia bertawakal, ya. Okey, kita tengok usaha dan tawakal. Apa kaitannya? Okey, berusaha menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mencapai sesuatu maksud. Ya, dia berusaha dahulu. Selepas itu dia berserah. Ya, dia bertawakal kepada Allah. Ya, maksudnya bertawakal ni dia yakin apa yang berlaku untuk seterusnya itu adalah yang terbaik untuk dia. Sama ada dia dapat ataupun dia tidak dapat. Ya, okey, contohnya macam tadi kejayaan kan, pelajar yang kurang pandai tapi rajin berusaha. Jadi dia berusaha bersungguh-sungguh, ya. Selepas itu dia bertawakal. Keputusan apa saya dia dapat, itulah yang terbaik buat dia. Itu namanya tawakal. Menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah dan yakin bahawa hanya Allah yang menentukan keberhasilan sesuatu tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Okey, ya. Jadi kamu nampak kan di situ kaitannya, ya. Baik, kesan beriman kepada qada dan qadar, ya, dari segi akidah, ya, mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah kerana yakin bahawa setiap perkara adalah daripada Allah, ya. Bila kita percaya kepada qada dan qadar ini akan mengelakkan diri kita daripada syirik kepada Allah, ya. Okey, dari segi ibadah kita tekun melaksanakan ibadah kerana mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Ya, dari segi akhlak kita berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang kerana yakin Allah akan mengurniakan kejayaan kepada orang yang berusaha. Jadi pentingnya yakin kepada qada dan qadar Allah, ya. Okey, jadi untuk hari ini selesai dahulu tajuk qada dan qadar, ya. Jadi latihan pada hari ini Ustazah mahu kamu buat latihan 3, ya. Okey, insya-Allah adalah antara ungkapan dalam perbuatan kita. Ya, bincangkan bagaimanakah kesan ucapan ini dalam sesuatu urusan seorang Muslim. Ya, okey, ya. Untuk perkataan insya-Allah ini ada dibincangkan dalam buku teks, ya. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Jadi kalau ada lagi sebarang kemusykilan, masih tidak faham tu, boleh PM dengan Ustazah. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Kalau sudah siap latihan, boleh hantar. Buat latihan 3 saja yang ini. Ya, ini soalan kebat lah ni, ya. Jadi kamu buatlah dalam cara menjawab dalam latihan kebat. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.